Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Borak Bajet Muda. Menjelang bajet 2022 pada 29 Oktober ini, kami bawakan suara anak muda dalam siri dialog Borak Bajet Muda atau BBM untuk mengetengahkan isu-isu golongan belia. Dan kita melihat setiap kali krisis melanda, anak muda selalu jadi last in, first out. Paling berisiko kena buang kerja kerana dilihat pengalaman mereka kurang berbanding orang lain. Ini kisah yang berulang kali kita lihat sepanjang pandemik COVID-19. Dan buang kerja itu satu hal. Tapi pada masa yang sama, mereka yang baru nak masuk alam pekerjaan ini seperti graduan, sekarang ini berdepan cabaran untuk cari kerja. Dan ada antara mereka terpaksa bergantung kepada gig economy untuk survive. Kalau kita lihat pada tahun lepas sahaja, jumlah graduan yang tiada pekerjaan meningkat 22.5%. Namun, masalah-masalah berkait dengan pekerjaan, mismatch dalam pasaran, tiada peluang pekerjaan, gaji terlalu rendah. Ini semua masalah yang sudah ada pun sebelum pandemik COVID-19. Jadi, sudah tiba masanya untuk kita menilai semula cara kita mencipta peluang pekerjaan. Malah juga mungkin beri ruang kepada anak muda untuk cipta peluang mereka sendiri. Dan bersedia bersama saya dalam BBM jam ini untuk menceritakan tentang idea-idea menjelang bajet 2022, Dr. Juwita Muhammad, Fellow Indo-Pasifik Pusat Perth US Asia, dan juga Syaril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, dan baru-baru ini Pengarah Ekonomi di Pejabat Perdana Menteri. Saya nak mulakan dengan Dr. Juwita. Terima kasih bersama kami jam ini. Secara umumnya bagaimana Dr. Juwita melihat pandemik COVID-19 ini menjejaskan pasaran buruh dan juga bagaimana melihat kadar pengangguran sekarang? Selamat sejahtera kepada semua. Kalau kita lihat data terkini untuk bulan Julai 2021, kadar pengangguran di Malaysia mencapai 48%, dengan jumlah 778,000 orang yang tidak ada pekerjaan. Mereka yang terkeluar dari kumpulan pekerja atau kumpulan labour force ini juga meningkat dari 7.46 juta kepada 7.48 juta dalam masa sebulan ini. Dan trend ini kita nampak meningkat dari tahun lepas lagi. Kalau sebelum pandemik, kadar pengangguran adalah sebanyak 500,000 untuk beberapa tahun yang lepas. Kini ia telah mencecah atau meningkat dari 711,000 kepada 788,000 dalam masa 2 tahun saja, ya. Jadi mengikut sektor ekonomi juga, semua sektor mengalami impak yang negatif terhadap para pekerja, kecuali untuk sektor perkhidmatan. Dalam sektor ini didapati subsektor makanan dan minuman, pengangkutan dan juga ICT adalah subsektor yang banyak menyumbang terhadap perkembangan sektor perkhidmatan ini. Dan kita juga lihat mereka di luar pasaran pekerja ini juga semakin meningkat. Mereka terdiri daripada suri rumah dan juga para belia yang masih belajar. Jadi pandemik ini memberikan impak negatif yang lebih besar kita nampak untuk golongan wanita dan belia di negara ini. Syaril, kadar pengangguran dalam kalangan anak muda masih lagi tinggi dan kadar pertumbuhan sekarang ini masih lagi perlahan. Dan kalau ini berterusan, apa risikonya dalam jangka masa panjang? Risikonya saya fikir amat besar dari pelbagai sudut. Sudut pertama sudah tentu dari segi output ekonomi itu sendiri akan terjejas apabila sejumlah besar penganggur ataupun angka pengangguran masih tinggi. Tapi itu dari segi ekonomi makro. Mungkin lebih minat bercakap tentang ekonomi rakyat ataupun ekonomi kepada mereka yang terkesan terhadap ataupun terkesan daripada pengangguran itu sendiri. Sudah tentu pertamanya bila kita ada long term unemployment, sukar untuk kita kemudiannya dapat peluang pekerjaan selepas itu. Majikan secara biasanya bila dilihat resume, bila seseorang itu menganggur untuk satu tempoh yang terlalu lama, lebih sukar untuk dipertimbangkan untuk diambil kerja. Jadi dari segi individu, the personal story of people who are unemployed, dengan izin, saya rasa itu yang akan kita perlu risau dan ambil tindakan serius-seriusnya. Dan dalam hal ini menjurus kepada orang muda. Bayangkan kalau selepas habis universiti ataupun tamat pengajian, untuk satu tempoh yang lama tidak dapat membina kerjaya. Kesan sosial dia, kesan masyarakatnya dan kesan kepada keluarga. Itulah saya sebut sekali lagi the human side of unemployment, yang saya rasa mungkin kerajaan ataupun semua pihak yang berwajib harus mengkaji hal ini.
Syaril sebelum ini pernah mencadangkan skim jaminan pekerjaan. Boleh Syaril kongsikan sedikit? Tapi mengambil kira juga kita sedang bercakap dalam konteks bajet 2020 dan mungkin boleh lihat juga refleks sebelum ini dibentangkan juga rancangan Malaysia ke-12, RMK 12. Adakah Syaril melihat ada antara elemen dalam skim jaminan pekerjaan ini boleh kita ambil beberapa idea untuk dilihat dalam bajet 2022? Bajet 2022, pertama saya fikir idea jaminan pekerjaan ataupun job bank, iaitu satu idea yang tone down sikit lah daripada job guarantee, di mana kerajaan menyediakan satu bajet yang agak besar untuk membayar gaji kepada pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan oleh kerajaan-kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri. That is the basic idea of a job bank or a job guarantee. Untuk perkara ini capai, kerajaan dan juga sistem institusi yang melaksanakan dasar-dasar kewangan mestilah bersedia untuk berbelanja. Kita bincang dalam 2-3 hari sebelum ni kenaikan siling hutang dan sebagainya. Mungkin Naila pun dah ada wawancara dalam topik ini dengan pihak-pihak yang lain. Perkara ini saya fikir boleh dilaksanakan, cuma dari segi kemampuan kerajaan dan kesediaan lah. Kesediaan kerajaan bukan kemampuan. Saya sentiasa cakap kerajaan mampu. Tapi kesediaan kerajaan untuk meletakkan sejumlah yang agak besar, sama ada 4 bilion, sama ada 5 bilion, untuk memastikan sejumlah katakanlah 100,000 atau 200,000 penganggur sedia ada, katakanlah di kalangan orang muda, yang akan dijamin pekerjaan kalau mereka melalui skim ini. Okey, adakah ini akan berlaku? Ia bergantung pada institusi pembuat dasar. Kerana saya dah sebut berkali-kali dalam awal ni dan tempat lain, the challenge is convincing the ideology yang mungkin ada dalam sistem pembuatan dasar dalam negara. Siapa pun jadi Perdana Menteri, siapa pun jadi MOF, this is the biggest challenge lah untuk meyakinkan. Dan dalam peranan saya akan cuba untuk melaksanakan at least sesuatu perkara yang membantu ke arah penyelesaian pengangguran dengan lebih direct dan lebih langsung, dan bukan hanya melalui cara-cara ataupun inisiatif yang tidak langsung. Secara peribadi mungkin Syaril boleh kongsikan sedikit bercakap tentang peranan untuk influence pembuat keputusan ini. Mungkin peranan di Pejabat Perdana Menteri boleh memberi lebih banyak ruang dan peluang kepada Syaril untuk mencadangkan idea-idea ini? That is my hope. Itu harapan saya. Saya bukan jenis akan menjanji benda yang saya tak boleh confirm akan berlaku. Tetapi salah satulah personal interest saya dalam hal ini adalah untuk memerangi pengangguran dengan kaedah yang lebih strategik dan lebih baru. Dan saya kena meyakinkan, antara cabaran yang saya akan hadapi adalah meyakinkan pembuat-pembuat dasar, dan kita tahu pembuat dasar ini bukan hanya menteri tetapi juga penjawat-penjawat kerajaan yang lebih berpengalaman barangkali, untuk melihat pengangguran ini dari sudut yang sedikit berbeza. Okey, tadi Syaril ada menyentuh tentang, saya melihat ada dua perkara di situ. Ada pertama, perbelanjaan yang besar, dan kedua, menubuhkan job bank ini. Saya nak dapatkan pandangan Dr. Juwita. Pertama sekali, melihat kepada perbelanjaan yang besar. Sejauh mana mungkin kita boleh melihat perbelanjaan yang besar khususnya untuk menangani isu pekerjaan dalam kalangan anak muda dalam bajet 2022? Ya, itu satu isu yang sukar ya, kerana targeting itu perlu, dan juga kita perlu lihat apa yang diperlukan oleh anak muda. Adakah dia dana dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk training. Jadi dalam laporan yang kami telah lakukan untuk melihat masalah-masalah yang dialami oleh MSME untuk menyertai 4th IR ataupun digital economy kita, kami dapati bahawa kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri memang ada banyak dana untuk menolong MSME yang muda dan yang bukan muda juga, untuk onboarding ataupun untuk mereka onboarding ke digital platform. Tapi kami dapati juga yang bukan semua bukan semua di kalangan MSME ini memerlukan dana. Kebanyakan mereka memerlukan training dalam bagaimana untuk menyimpan data ataupun untuk melakukan aktiviti online. Jadi saya rasa dengan dana yang ada ini, saya harap targeting itu akan lebih diperbaiki, dan juga
jenis pertolongan atau jenis assistance yang diberikan juga boleh ditumpukan kepada keperluan. Pandangan Dr. Juwita, apa antara industri atau sektor yang mungkin kita boleh bagi perhatian khusus pada tahun akan datang melihat kepada proses ataupun fasa pemulihan sekarang ini? Seperti yang saya sudah beritahu tadi, sektor-sektor utama yang menjadi new source of growth untuk RMK ke-12 ni adalah industri yang berkaitan dengan digital economy dan juga yang berkaitan dengan perdagangan digital. Kita juga ada baru saja melancarkan Fourth IR Blueprint, dan ini juga dalam blueprint ini juga menyatakan beberapa sektor-sektor tertumpu yang boleh disertai oleh kalangan anak-anak muda yang berskill tinggi. Jadi saya rasa dengan ada juga kaedah-kaedah untuk mengukuhkan program TVET kita di Malaysia ini, kita dapat juga melahirkan para graduan belia muda yang berkemahiran tinggi, dan dengan ini kita juga ada boleh menarik FDI yang akan tertarik dengan belia-belia kita. Okey, Dr. Juwita sudah mencadangkan beberapa idea di sini, memberi perhatian khusus kepada beberapa sektor tertentu yang dilihat bermanfaat, dan juga sebentar tadi ada menyentuh tentang aspek latihan, reskilling, upskilling. Mungkin sebelum kita nak membincangkan lebih lanjut tentang idea-idea bajet 2022, mungkin kita boleh reflect sedikit juga pada bajet 2021. Bagaimana Dr. Juwita melihat some learning lessons, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada bajet 2021? Perbelanjaan yang lebih ataupun sebenarnya perhatian patutnya dialihkan ke tempat lain? Apa pandangan Dr. Juwita? Saya rasa dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sahaja tahun 2021 ini, kebanyakan dana ditumpukan kepada reskilling, upskilling dan juga TVET ini. Tapi sejauh mana dana yang diberikan, yang disalurkan ini memberikan impak yang positif, dan setakat hari ini saya tidak lagi dapat melihat satu report yang menyeluruh tentang inisiatif-inisiatif ini, dan saya harap untuk bajet yang akan datang review ataupun laporan terhadap impak kepada dana ini terhadap program-program berkaitan dengan TVET ini dapat dikongsi kepada masyarakat dan juga kepada mereka yang menyelidik tentang masalah ini. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan tentang pekerjaan terutamanya dalam kalangan anak muda menjelang bajet 2022, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Bajet Muda bersama saya Nala Huda, dan saya masih lagi bersama dengan Dr. Juwita dan Sharil Hamdan membincangkan tentang idea-idea untuk menangani isu pekerjaan dalam kalangan anak muda menjelang bajet 2022. Dan sebentar tadi Dr. Juwita kongsikan sedikit pandangan sebelum kita nak membincangkan lebih lanjut tentang idea-idea ke hadapan. Kita nak lihat juga sebelum ini refleksi sedikit pada bajet 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Pandangan Sharil pula melihat kepada antara inisiatif kerajaan dalam bajet 2021 dan juga pelbagai pakej-pakej bantuan yang telah pun disalurkan buat anak muda. Adakah ini mencukupi setakat ini? Kerana kita tahu ini satu masa yang unprecedented, pandemik COVID-19, tetapi kita juga nak lihat ke hadapan aspek pertumbuhan pasca pandemik COVID-19 pula. Apa mungkin learning lessons, refleksi terhadap bajet 2021, pandangan Sharil? Pandangan saya pertama, kalau soalannya adakah ia mencukupi, nothing is ever enough. Tetapi secara adilnya kita mesti melihat bajet 2021, saya fikir sebagai satu bajet yang istimewa. 2022 ni pun saya rasa akan istimewa sebab ia berada dalam keadaan pandemik, yang mana perancangan-perancangan jangka panjang bukanlah tidak dibuat, tetapi barangkali sedikit dikesampingkanlah berbanding dengan tahun-tahun dulu. Bila kita dengar ucapan pembentangan bajet
ataupun dia lebih terus ataupun menjurus kepada bagaimana nak menyelamatkan pelampung nak beri pelampung dan menyelamatkan keadaan pada ketika itu. Jadi kalau soalannya adakah ia mencukupi untuk menyelamatkan, dalam kita hanya boleh judge dari segi outcome dia. Dan outcome dia adalah kadar pengangguran masih tinggi. Betul, dia ada penurunan organically as businesses start to open up. Tetapi kita masih lagi melihat 700 lebih ribu yang menganggur berbanding dengan pra-COVID 500. Jadi ada 250 yang jobs that are gone. Kemudian kita belum lagi memikirkan graduan-graduan yang akan masuk ke pasaran kerja dan sebagainya. Labour force participation pun ada mendata dan sedikit jatuh. Bermakna tak lebih daripada 250,000 tu ada yang dah give up cari kerja pun. Jadi semua itu menunjukkan bahawa was it enough untuk kembali kepada pra-COVID? Of course tidak. Adakah ia berjaya sekurang-kurangnya menahan luka ataupun menahan pengaliran darah lah, kalau kita kata the bleeding was stopped, at least minimize? Saya rasa berjaya dari segi beberapa program, misalnya subsidi upah yang dilaksanakan, misalnya program-program perantisan, insentif-insentif yang diberikan. Semua itu ada kesan dia yang separa positif. Pengajaran ataupun apa yang kita boleh ambil untuk bajet 2022 dengan masa yang singkat ni lah. Sebab kita, saya pun secara peribadi belum sempat melihat draft itu ataupun apa-apa perancangan lebih terperinci. Tapi saya fikir kita juga akan perlu manage expectation. 2022 sudah tentu juga berkenaan dengan bagaimana mengurangkan ataupun menahan bleeding itu dan membuka. Kali ini yang berbezanya, membuka kepada fasa endemik. Dah tentu itu menjadi falsafah ataupun prinsipnya. Untuk membuka kepada fasa endemik, kita mesti melihat pencapaian-pencapaian yang sudah pasti MOF dan kerajaan nak capai. Dari segi kadar pengangguran, dari segi kemampuan SME ataupun perniagaan-perniagaan khususnya PKS lah, untuk kembali beroperasi dengan lebih mudah dan dapat dibantu dari segi aliran tunainya. Jadi saya fikir mungkin lessons that we can learn is pastikan kali ini put certain KPIs ataupun targets for your unemployment figures. Dan kedua is buat sesuatu untuk menyelamatkan dan menghidupkan balik PKS. Kerana itulah penjana pekerjaan yang paling besar dalam sektor swasta. Dr. Juwita, bagaimana? Sebanyak mana bajet kali ini perlu melihat kepada stopping the bleeding untuk memulih daripada pandemik COVID-19, menyelamatkan anak-anak muda? Sejauh mana pula perlu melihat kepada penyelesaian strategi menangani isu-isu pekerjaan sistem buruh ini secara jangka masa panjang? Banyak mana untuk short term, banyak mana untuk long term? Itu soalan yang agak sukar ya untuk saya jawab dalam masa beberapa minit ni, tapi ya, kerajaan ada satu tanggungjawab untuk memastikan belia Malaysia boleh dipasarkan bukan saja di ekonomi Malaysia tapi juga di ekonomi negara. Jadi saya rasa dengan adanya program pengukuhan TVET ni yang telah dimulakan beberapa tahun yang lepas, saya rasa ini adalah salah satu program yang patut dilihat secara jangka panjang. Tetapi secara jangka pendek ni saya rasa reskilling dan upskilling itu penting, terutama sekali supaya anak muda ini boleh menyertai platform-platform digital yang ada untuk buat masa sekarang ni. Boleh menjelaskan lah? Ya, teruskan Syaril. Saya rasa nak menyambut apa yang disebut tadi. Saya rasa ialah kita nak kena mengimbangi antara stopping the bleeding and membantu supaya boleh bangun semula. Dan bajet 2022 ni saya rasa adalah perantara lah antara dua logik tersebut. Kerana COVID masih ada, kita pun belum boleh kata kita dah masuk endemik secara keseluruhannya. Tetapi yang paling mustahaknya ialah prioritization lah. Saya tak sebut tadi. Apa prioriti yang kita nak kerajaan letakkan? Andai kata kita boleh kata dengan yakin bahawa memerangi pengangguran untuk golongan 15 ke 24 tahun adalah prioriti yang besar, ataupun 15 hingga 30 tahun, yang mana angkanya adalah, tak silap saya, dalam 8 atau 9% penganggurannya, lebih besar daripada pengangguran umum, national average. Kalau itu menjadi prioriti untuk memastikan generasi 20-an ini tidak menjadi generasi yang dikorbankan disebabkan COVID,
maka inisiatif-inisiatif yang dibuat pun saya harap boleh kita sasarkanlah kepada kelompok-kelompok ini. Sebab ini bukan lagi semata-mata stopping the bleeding, tetapi membantu priority sectors ataupun priority segments untuk bangun semula. Sama juga untuk PKS. Kalau kita boleh kata the priority is untuk PKS bangun semula supaya output ekonomi terjana, supaya pengangguran boleh diperangi dengan lebih syumul dan menyeluruh, maka mereka pun mempunyai insentif-insentif yang khusus kepada kelompok itu. Program ataupun pengumuman yang terlalu tangkap muat, yang terlalu umum, yang kadang-kadang menjadi sifat sesebuah belanjawan ini, saya haraplah kita apa yang boleh saya tengokkan supaya ia lebih khusus dan prioritize kepada segmen dan sektor yang sepatutnya. Syaril tadi ada bercakap tentang bantuan sementara pelampung untuk sekadar membantu buat seketika stopping the bleeding. Bagi setengah anak muda, mereka bergantung kepada gig economy untuk mencari pekerjaan sementara supaya ada sumber pendapatan ketika krisis kesihatan melanda, tak ada lagi peluang pekerjaan yang lain. Bagaimana Syaril melihat gig economy ini untuk jangka masa yang panjang? Adakah ini sekadar short term solution, last resort bagi anak muda, atau sebenarnya ada peluang lagi yang boleh diterokai untuk jangka masa panjang? Saya berpandangan gig economy is here to stay. Cuma saya berpandangan kerajaan dan syarikat-syarikat yang terbabit itu mesti tampil dengan satu perancangan untuk memastikan peranan ataupun roles pekerjaan yang dimainkan oleh anak muda yang masuk dalam gig economy ini mampu membantu ke arah pembinaan kerjaya. Jadi saya pilih perkataan saya pun berjaga-jaga sebab memang kita bergantung harap besar dan ini adalah rezeki yang halal, kerja yang bermaruah. Kalau ada orang pernah cakap tak bermaruah tu memang tak betul. Cumanya to be fair kepada riders misalnya, because that is the biggest thing yang kita fikir pasal gig economy. Macam mana kita nak pastikan mereka diberi pendedahan kemahiran-kemahiran tertentu yang transferable? Because let's be honest, kalau dia jadi Grab or Foodpanda rider today, pendapatannya mungkin lebih tinggi daripada tempat-tempat lain yang ada sekarang ni peluang. Itu pun dah satu perkara kita kena lihat lah macam mana kita nak naikkan gaji. Kita tak sebut lagi tentang gaji Naila di kalangan orang muda dan ekonomi Malaysia ni. Tapi okeylah, sekarang ni rider e-hailing ni adalah antara yang paling besar dia punya income untuk golongan muda. Tapi takkanlah selama 5 tahun, 10 tahun sampai umurnya 40 tahun pun kita mengharapkan, dan dia pun tak mengharapkan itu saja yang dia buat. Jadi mesti ada satu perancangan yang lebih jangka panjang bagaimana mentransisikan kemahiran yang diambil, yang diterima dalam pekerjaan-pekerjaan dan role-role tersebut. Sama ada Grab dan Foodpanda misalnya boleh membantu, dan saya tahu Grab ada sedikit usaha untuk membantu rider ni boleh terbabit sikit dalam skill keusahawanan. Ya, jadi transisi itu saya fikir mesti menjadi sebahagian DNA daripada strategi gig economy kita. Tak boleh gig economy ni semata-mata just get contract workers untuk just fulfill a particular role dan kemudiannya there is no long term planning for them. Akhir sekali kita berbaki 1-2 minit sahaja, Dr. Juwita, pandangan perbincangan sekarang ini kita melihat kepada kualiti kerja, tetapi juga kita tak sempat nak membincangkan tentang gaji, pendapatan, tetapi itu juga satu isu yang besar dalam kalangan anak muda kan. Apa yang patut diutamakan sekarang ini? Penciptaan kerja, tidak kira apa sahaja kerja yang ada, melihat kepada gig economy dan macam-macam lagi, tetapi apa yang patut diutamakan sekarang? Saya rasa buat masa sekarang dengan kadar pengangguran yang agak tinggi dan jawatan pekerjaan yang agak kekurangan buat masa ini, upah dan gaji untuk para graduan masih lagi rendah, tapi dengan minimum wage law yang sepatutnya dinaikkan setiap 2 tahun, kadar gaji nominal sepatutnya dinaikkan mengikut kadar inflasi dan juga mengikut penawaran pekerja di pasaran buruh kita. Tapi bagi untuk ini saja saya rasa tidak mencukupi. Kita perlu memperkasakan trade associations kita dan juga workers association kita supaya gaji dan upah dan juga faktor-faktor pekerjaan yang lain dapat dipertingkatkan sedikit demi sedikit. Terutama sekali kalau Malaysia
berminat untuk menjadi high income country dalam masa beberapa tahun ini. Okey, baik. Terima kasih Dr. Juwita dan Syaril masing-masing kongsikan idea bagaimana untuk melindungi anak muda dalam alam pekerjaan dan bagaimana untuk kita bangkit selepas ini dalam kita menuju ke arah endemik dan juga menjelang bajet 2022. Banyak lagi yang kita nak bincangkan tapi itu saja masa kita ada dalam Borak Bajet Muda jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.